Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada matematik bahagian 2, itu bahagian 2 poligon. Itu kita dah masuk 4.1 poligon, dia bentuk poligon. Pada muka surat berapa itu? Kita mula daripada muka surat 55, itu poligon sekata. And then sekarang kita sambung pada sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon pada muka surat 62. Okey, sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon muka surat 62 hingga 68. Okey. Sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Okey, sebelum ni kita pada bentuk poligon, betul tak? Kita ada berbagai bentuk. Segi 3, segi 4, segi 3, segi 4, segi 5. Segi 5, segi 6. Kan ada banyak bentuk kan. Dan dia kena sambung lah. Okay, semua tu ada poligon. Dan setiap poligon ni dia ada sudut. Bila benda yang berbentuk dia ada bucu, maka dia akan ada sudut. Ini namanya sudut. Sudut pedalaman. Nama pun kat dalam pedalaman, maka dia yang pada dalam. Dan sudut peluaran. Sudut peluaran ni nampak kat luar. Kat luar, so dia adalah peluaran. Tengok kat sini, sudut pedalaman ialah sudut yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan di dalam sebuah poligon. Sudut A, B dan C ialah sudut pedalaman. Okey, kita tengok. A, B dan C. A kat dalam, B kat dalam, C dekat dalam. Dia adalah pedalaman. Seterusnya, sudut peluaran ialah sudut yang terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan. Okey, macam saya buat tadi kan. Ni saya panjangkan. Dan kita tengok sudut kat luar tu. Penggenap kepada sudut pedalaman. Penggenap. Macam mana dia kena penggenap? Ini ada dalam tingkatan 1 punya bab. Sudut penggenap. Sudut penggenap adalah sudut. Okey, cuba luruskan tangan awak. Okey, berapa sudut tu? Sudut 1 garis lurus ni adalah 180. Itu adalah sudut penggenap. Sudut X, Y dan Z ialah sudut peluaran. Nampak dia dekat 2. Dan segitiga tadi kan. Segitiga. Yang ditarik sikit. Ni kat luar. Tarik sikit kat luar. Ni dia tarik sikit. Dia dekat luar. Macam tu. Okey, tengok kat poin kat tepi ni. Tahukah anda sudut peluaran dan sudut pedalaman sama dengan 180? Macam saya cakap tadi kan. Nama dia adalah sudut penggenap. Penggenap. Nanti kita boleh rujuk balik buku teks tingkatan 1. Ataupun boleh buka balik latihan tingkatan 1 yang lepas. Sudut peluaran. Tengok sudut peluaran dia berapa. Sudut peluaran dia 118. Sudut pedalaman dia 65. So bila kita campurkan 65 campur 115. Kita tambahkan 5 tambah 5 kosong, kosong, tambah 1 sini 10, 6 tambah 1 tambah 1 jadi 8. 1 turunkan sama dengan 180. Kemudian imbas kembali. Okey, hasil tambah sudut pedalaman satu segitiga ialah 180. Ini pun ada dalam tingkatan 1. Satu segitiga 180. Okey, macam yang saya pernah sebut sebelum ni, poligon ni kita yang paling minima, paling kecil sekali adalah dia gabungan 3 sisi. Cuba kita satu je. Satu dah hanya jadi satu garisan. Kalau dua dia tak bersambung, dia tak jadi lagi. Poligon ni satu bentuk yang punya bucu, punya sisi dan dia tutup. Ni terbuka. So dia tak complete. Yang paling simple adalah 3, segitiga. Okay, seterusnya lengkapkan jadual di bawah. Poligon, bilangan sisi, bilangan segitiga, hasil tambah sudut pedalaman. Okay, yang pertama sekali bilangan sisi dan bilangan segitiga ni. Bilangan sisi, bilangan segitiga dah ada pada video yang lepas. Macam mana kita nak tentukan? Bilangan sisi ni kita kira lah kan. Segi 4 berapa sisi dia, segi 5 pentagon, segi 5 hexagon, segi 6 heptagon, segi 7 oktagon, segi 8 nonagon, 9
9 dekagon. Desimal adalah 10. And then berapa? Semua ni awak boleh tengok balik. Dan sekali adalah hasil tambah sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman, yang boleh tengok pada muka surat 63. Hasil tambah sudut pedalaman ialah N tolak 2 darab 180. N ni ialah apa? N adalah bilangan sisi. Nampak ni? Dia ada kat sini. So contohlah kita nak heksagon. Heksagon tadi berapa? 6. Sisi dia 6. Okey, kita cuba masukkan pada formula. 6 tolak 2 darab 180. Okay, pastikan ni ada kurungan, iaitu awak buat tu dulu. Jadi 180 darabkan dengan 4 sama dengan berapa? Okey, cik, cepat kira. Okey, 6 tolak 2 adalah 4, betul tak? 4 darab 180 sama dengan 720. Ni formula untuk dapatkan sudut pedalaman satu poligon. Sudut pedalaman maksudnya jumlah sudut pedalaman. Contoh ni 6 kan? Okey, jumlah ni sudut pedalaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Campuran 6 sudut tersebut akan menghasilkan 720. Okey, sekarang kita tengok pada contoh 2. Contoh 2 pada muka surat 63 juga. Nyatakan bilangan segitiga yang terbentuk bagi setiap poligon yang berikut. Poligon 13 sisi. Kalau contoh kita nak kira biasa-biasa, maksudnya kira cara manual, 13 sisi besar kan, maksudnya banyak sisi dia, macam mana kita nak kira. Jadi kita gunakan formula bilangan segitiga terbentuk ni adalah gunakan formula N tolak 2. Tu kita akan dapat bilangan segitiga. Contohnya 13 sisi, 13 tolak 2 11. Yang kedua poligon 18 sisi, 18 tolak 2 16. Lepas tu dalam formula hasil tambah sudut pedalaman adalah menggunakan formula bilangan segitiga, iaitu N tolak 2 terus darabkan dengan 180. Dapatlah hasil tambah sudut pedalaman, jumlah sudut pedalaman tersebut. Okey, contoh 3. Hitung nilai X bagi poligon tersebut. Okey, macam ni kita nak kira poligon X ni. Okay, pertama sekali kita tengok berapa sisi dia. Berapa sisi poligon tersebut? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 sisi. Iaitu N dia sama dengan 5. Kemudian daripada 5 sisi ni 1, 2, 3, 4 dah ada sudut. Kenapa saya kata ni ada? Nampak tak simbol segi 4 ni? Segi 4 maksud sudut tegak. Sudut tegak bersamaan 90 darjah. Okay, sekarang kita kira berapakah sudut pedalaman bagi poligon tersebut. Okay, dia ada 5 sisi. So kita gunakan jumlah, okay, apa nama dia? Jumlah hasil tambah sudut pedalaman sama dengan, okay, ingat tak? N tolak 2. Kita tulis je lagi formula, tak ada masalah. Darab dengan 180. Ingat 180 ni lah formula. So kita payah pertikaian. Kenapa 180? Kenapa tak 360 ke? Kenapa tak 90 ke? Sebab dia dah jadi formula. N ni berapa tadi? 5. 5 tolak 2 adalah 3. 3 darab 180. 3 darab 180 sama dengan 540. Okay, 540 adalah jumlah kelima-lima ni. Sudut hasil tambah ni kan. Hasil tambah, kita pilih balik. Hasil tambah sudut pedalaman okay, 540 sama dengan 60 tambah 130 tambah 100 tambah X tambah dengan 90.
Kita ambil sudut-sudut dia ni. Kemudian kita tambahkan 60 tambah 130 tambah 100 tambah 90 sama dengan 380 tambah X. Ini adalah sama dengan 540. Jadi kita nak X sahaja. X sama dengan 540 tolak dengan 380. 540 tolak 380 sama dengan 160. Maka X sama dengan 160. Macam tu. Ni B pun sama. Kau boleh tengok pada contoh muka surat 64, tapi lebih baik adalah cuba buat sendiri. Buat je dekat buku tulis tu. Okey. Okey, kita move pada muka surat 65. Contoh 4. Kita dah masuk subtopik yang seterusnya. Hasil tambah sudut peluaran pula, Mbak. Tadi sudut pedalaman, ni sudut peluaran pula. Okey, formula kat sini adalah hasil tambah sudut peluaran sebuah poligon ialah 360. Tadi untuk pedalaman kita gunakan 180. Tu untuk sudut peluaran kita gunakan 360. Okey, macam ni kita kira, kita gunakan formula tu lah. Hitung nilai X bagi setiap rajah berikut. Okey, tengok pertama sekali A. Dia ada sudut peluaran dia. Maka kita gunakan formula sudut peluaran. Sudut peluaran tambahkan semua kan. So 120 tambah 160 tambah X sama dengan 360. Okey, datang 360 ni kat sini. Ni datang dia. Kemudian kita pun kira je lah. X sama dengan 360 tolak, kita boleh tambahkan siap-siap lah. 120 tambah 160 sama dengan 280. Maaf, tolak bukan tambah. Okay, sebab ni tambah, bila dipindahkan ke sana akan jadi tolak. So 360 tolak 280 sama dengan 80. So X sama dengan 80 darjah. Darjah adalah unit bagi sudut. Okay, untuk B pula. Untuk B ni ada sedikit berbeza. Digunakan tips kat tepi ni. Sudut peluaran poligon sekata. Bila poligon adalah poligon yang sekata, maka nilai sudut peluaran dia adalah sama. ABCDE ialah sebuah pentagon sekata. Nampak dia dah bagi tahu sini. Pentagon sekata. Pentagon tu berapa sudut dia? Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon. And dia 5. Dan BCF dan EDF ialah garis lurus. Yang ni garis lurus. So dia suruh kita kira berapa nilai X kat sini. Okay. Okay, sekarang bila kita dah dapat tahu nilai, dah dapat tahu dia adalah poligon sekata, maka kita gunakan 360 ni. 360 bahagi terus dengan bilangan N, iaitu 5. Dia bila sekata maka sudut dia kan sama kan. So kita bahagikan 360 bahagi dengan 5. Satu sudut bersamaan 72. Ni sudut peluaran dia ni. Sini 72, sini 72, sini 72, sini 72, sini pun 72. Salah, ni bukan dekat dalam, kat luar. Sini 72, maka sini pun 72. Sini, maaf. Dia dekat luar. Maka pada setiap sudut peluaran tu nilai ni 72. Okay, kat sini pun adalah sudut peluaran dia. Okay, kita gunakan pada warna lain lah. Okay, luar sini 72 juga. Okay, kemudian daripada bentukan sudut peluaran ni, dia ada digabungkan menjadi satu segitiga. Okay, kat sini ada satu maklumat lagi. BCF dan EDF ialah garis lurus. Dia dah poligon sekata, kemudian dia garis lurus. Bila digabungkan, dia akan menjadi segitiga segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki
segitiga sama kaki, maksudnya kaki dia kat sini sama panjang. Cuba contoh awak berdiri, awak kangkangkan sikit kaki awak, dia sama kaki. Jadi awak boleh berdiri tegak, betul tak? Bila awak kangkangkan sikit tu kan. Bila awak boleh berdiri tegak, maksudnya segitiga kaki awak tu berbentuk segitiga macam ni kan. Salah. Segitiga bersudut, segitiga sama kaki. Kat sini dua sudut pada kaki ni adalah sama. Bila sama, dua-dua adalah 72. Ingat lagi tak? Satu segitiga bersamaan 180. So, 180 tolak 72 tolak 72. Kita akan dapat X. 180 tolak 72 tolak 72 sama dengan 36 darjah. Ni. Satu segitiga bersamaan 180. Okey. So macam mana setakat ni, okey ke tidak? Kalau tak faham lagi, boleh ulang balik video ni. Kalau tak boleh, kalau dah okey, boleh teruskan. Cara yang terbaik untuk belajar matematik adalah bila awak dah dengar, awak cuba buat. Salin balik. Bila salin balik, buka musyarakat lain ataupun padam semula. Cuba buat tanpa tengok pada buku. 42.3 nilai sudut pedalaman, sudut keluaran dan bilangan sisi suatu poligon. Hitung nilai sudut pedalaman bagi sebuah heksagon sekata. Kat sini dia dah bagi tahu sisi heksagon sekata. Heksagon adalah poligon bersisi 6. Ada 6 sisi dia. Kemudian hasil tambah sudut pedalaman adalah kita guna formula tu kan, n tolak 2, 4 darab 180 sama dengan 720. Okey. Kemudian sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman bahagi bilangan sisi. Ini adalah dia kata nilai sudut pedalaman bagi sebuah heksagon sekata. Bila heksagon sekata, macam saya cakap tadi, sudut dia, setiap satu sudut ni adalah sama. Maka bila sama, kita bahagikan terus dengan 6. Kini mudahlah macam tadi. Sama je. Dan tips kat sini pun dah ada formula dia. Okey. Ini mencabar sikit. Dia bagi poligon tak sekata pula. Bagi poligon tak sekata. Lepas tu tengok ni. Sudut dia tu 30 tambah B. Sini B pula. Macam mana kan? So kat sini kita tambah je lah sebenarnya. Formula pun dah ada. Formula bagi sudut keluaran ialah 360. Berapa banyak pun dia punya sisi, tetap sudut keluaran, hasil jumlah sudut keluaran adalah 360. Dan satu lagi perlu diingat, mana satu adalah bentuk kita. Kita cuba tengok mana satu bentuk kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak ni. Yang kecil ni pun satu. 6, 7. Dia ada 7 sisi. Kemudian kita ambil belah, contoh dia ambil ni belah kanan kan. Dia teruskan ke sana, sudut. Terus ke sana, sudut. Terus ke sana, sudut. Dia pusing. Dia ambil ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ni kanan dia. Ni kanan dia. Ni kanan dia. Ni kanan dia. Macam tu. Ni kanan dia. Sudut ni dia ambil satu arah je. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kemudian daripada sebelah ke kanan tu, dia tambahkan semua sekali ni akan jadi 360. Kita boleh. Kita cuba buat Kita cuba buat kita sendiri. 15. Kita ambil saya start daripada 15 ni. Kita pusing kanan. Tambah 60, tambah 30, tambah 30, tambah B, tambah B, tambah 50, tambah 45. Sama dengan 360. Jadi cuba kita tambahkan semua sekali. Kita akan dapat berapa? 230. B tambah B, B tambah B akan jadi 2B
tambah 230 sama dengan 360. Dan bila kita pindahkan 360 ni, kita pindahkan ke belakang, dia akan jadi tolak. So 2B sama dengan 360 tolak 230. 3 dia akan jadi 130. Betul tak? Okay, 130 2B. Kalau kita nak B saja, kita potong kat sini lah. 2B sama dengan 130. So kita nak B saja, kita kena, okay, 2 ni kan darab kan dengan si B ni. Bila dia pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi 130 bahagi dengan 2. So B sama dengan 65 darjah. Betul? Gunakanlah kalkulator. Kalau lagi baik guna congak pun boleh. Okey, kita pergi kepada muka surat 66. Contoh 7 dan contoh 8. Dan lain sekali nanti penyelesaian masalah. Okey, sudut contoh 7. Hitung nilai sudut keluaran bagi sebuah oktagon sekata. Okey, nampak tak octopus comel kat sini ni? Ingat kalau oktagon dia adalah, ingat octopus. Oktagon, octopus. What is octopus? Adalah sotong gurita. Sotong gurita dia ada berapa kaki? Dia ada 8 kaki. Sebab tu oktagon adalah 8. Apa nama dia? Poligon 8 sisi. So sudut keluaran bagi sebuah oktagon sekata. Kita kata sekata. Bila sekata kita bahagi teruslah kan? Berapa nilai sudut keluaran? Yes, very good. 360. So 360 tu kita bahagikan terus dengan 8 sama dengan 45. Saya tulislah sini. Sisi sebuah oktagon sekata, sudut keluaran bagi sebuah oktagon sekata ialah 45 darjah. Dan contoh 8, hitung bilangan sisi sebuah poligon sekata berikut apabila diberi nilai sudut pedalaman. Kat sini dia bagi sudut pedalaman. So macam mana kita, dia bagi sudut dia salah tulis kat sini ni, sudut keluaran. Sudut keluaran. Oh, betul lah, sudut pedalaman dia. Dia bagi sudut pedalaman, and then kita gunakan nilai sudut pedalaman ni dan juga formula sudut keluaran. Kita cari bilangan sisi dia. Okey, kita tengok pada contoh yang dibagi kan. Okey, sudut keluaran adalah sudut keluaran sama dengan 180 tolak 108. Tak mendatang 180 ni. Itulah ni satu sisi poligon. Kat dalam ni adalah 108. So kat luar ni kita nak tahu berapa, kita kena tolak dengan 180. Maka jawapannya adalah 72. 72 adalah sudut keluaran. Dan juga sudut keluaran, apa formula dia? 360 bahagi dengan N sama dengan sudut keluaran. So macam mana kalau kita ada sudut keluaran, kita nak N. Ni. So kita pindahkan dia. Bila N ni atas, sudut keluaran ni akan turun bawah. Maka menjadilah formula dia N sama dengan 360 bahagi dengan keluaran. Okay, sebab tu kat sini formula yang dibagi, dia suruh gunakan bilangan sisi N sama dengan 360 bahagi dengan sudut keluaran iaitu 72 kat atas ni tadi ni. Dan dia dapatlah 5 sisi. Ingat ke tak? 5 sisi adalah pentagon. Sama juga B ni, boleh cuba cara dia. Okay, kat sini adalah ulangan. Contoh poligon sekata segitiga, segi empat, pentagon, heksagon.
Dan macam mana sudut pedalaman, bilangan segitiga. Itu semua adalah formula-formula yang kita dah pelajari daripada awal. Macam kat sini adalah bentuk grafik, bentuk lagi faham. Okay. Last but not least, penyelesaian masalah. Contoh 9 pada muka surat 66. Gambar rajah di sebelah ialah heksagon sekata yang dibesarkan daripada corak pada sebiji bola sepak. Hitung sudut Y. Sudut Y ni apa? Sudut Y adalah sudut pedalaman. Sudut pedalaman diletak label Y. Kemudian perbezaan antara Y dengan X tambah Z. Bila namanya beza, ingat kunci kata beza dia bawa maksud tolak. So dia nak kita tolak Y tolak X tambah Z. Bila ada kurungan, so kita kena buat kurungan dulu. Ingat tak? BODMAS bracket decimal, division, multiplication, addition and subtraction. So bila ada kurungan, kita kena settlekan kurungan dulu. Kemudian ikut turutan, bahagi atau darab atau bahagi, ikut turutan soalan. Kemudian tambah atau tolak atau darab dulu. Okay, sekarang kita tengok pada jalan kerja yang diberi. Dia suruh kita fahamkan dulu apa masalah yang berlaku. Okay, dia bagi satu heksagon sekata. Bila heksagon sekata, maksudnya dia ada, pertama sekali kita keluarkan maklumat apa? N adalah sisi dia. Sisi dia ada berapa? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. N dia adalah 6. Kemudian sekata. Bila sekata sama, kita guna formula N tolak 2 darab dengan 180 bahagi dengan 6. Maka kita akan dapat sudut pedalaman. Okey, kemudian X. X ni adalah satu bentuk segitiga. Okay, kita cuba lukis warna lain. Segitiga. Bila segitiga, jumlahnya adalah 180. Okay, kita keluarkan segitiga ni tadi. Disebabkan dia adalah sekata, maka dia juga adalah segitiga sama kaki. Sudut dua hujung ni sama. Okay, yang kat bucu atas ni pula berapa nilai dia? Ni pula ada sudut pedalaman. Bila kita dah dapat sudut pedalaman kat atas ni, maka kita boleh gunakan cari X. Kemudian yang ketiga. Okay, tadi yang pertama cari sudut pedalaman, yang kedua ni cari sudut X. Ni Y, X. Dan yang ketiga cari nilai Z. Okay, nilai Z ni pula dia ada juga, kita belajar masa tingkatan 1 juga, sudut selang-seli. Bila sudut selang-seli ni, dia akan jadi sama. Macam tu, sama. Dan dia selang-seli dia ni, dia ada juga selang-seli satu lagi kat sini. Kan segitiga tu segitiga sama kaki kan. Bila sama kaki, kat sini sama, sini sama. Dan juga ni pun adalah sudut selang-seli. Kat sini sudut selang-seli. Yang depan. Yang kat sini pula sudut segitiga sama kaki. Dia sudut yang sama. Macam tu. So bila awak dah faham konsep, kita pun kira lah. So pertama sekali sudut pedalaman. N tolak 2 darab 180 bahagikan dengan 6. Maka dia adalah 6 tolak 2, 4. 4 darab 180
4 darab 180. 4 darab 100 sama dengan 720. 720 bahagi 6 sama dengan 120. 120 darjah. 120 tadi kita akan dapat 2y. Okey. Yang kedua pula, kita masukkan 180 tolak 120. Kenapa kita tolak 120 tadi? Ni, nampak tak? Hujung bucu pada P. P pun 120 juga. Kemudian kita bahagi dengan 2. So 180 tolak 120 sama dengan 60. 60 bahagi 2 sama dengan 30. Itu adalah nilai X. Dan yang ketiga, pertama sekali kita dah set soalan A. Kita perlu cari juga 2 dan 3 ni, X dan Z, untuk dapatkan soalan B. Soalan B, Z tadi macam yang saya Ustazah dah terangkan kat sini, dia sama-sama, maka X sama dengan Z. So Z sama dengan 30. Macam tu. Dan tadi B kita nak settlekan. Beza antara Y tolak X tambah Z. Y adalah 120 tolak X adalah 30 tambah Z adalah 30 juga. So 120 tolak 60 sama dengan 60. Okay, itu saja. Itu je lah. Okay, last sekali adalah macam biasalah kan, kita kena buat latihan tugasan. Tugasan ni simple je. Siapkan. Jom cuba 42 tu sampai habis. Soalan 1 sampai nombor 8. Kalau ada masalah, dirujuk Ustazah. Okay, buat satu-satu dan fahamkan. Okay, apa-apa soalan boleh rujuk Ustazah. Itu saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang.